Apa makna daya saing bagi rakyat Malaysia? Menurut Pusat Daya Saing Dunia WCC International Institute for Management Development IMD, buku tahunan daya saing dunia IMD WCY pertama kali diterbitkan pada tahun 1989. Ia mengandungi laporan tahunan yang komprehensif dan titik rujukan seluruh dunia mengenai daya saing negara. Laporan tersebut menyediakan penanda aras dan arah aliran serta statistik dan data tinjauan berdasarkan penyelidikan yang meluas. Ia juga memaparkan analisis dan kedudukan negara mengikut kaedah mereka mengurus kecekapan demi mencapai penciptaan nilai jangka panjang. IMD berpendapat daya saing ekonomi tidak boleh dikecilkan skopnya hanya kepada keluaran domestik negara kasar KDNK dan produktiviti kerana sektor perniagaan juga perlu berhadapan dengan dimensi politik, sosial dan budaya. Kedudukan daya saing dunia IMD menekankan arah aliran jangka panjang seperti yang diterbitkan dahulu bahawa negara-negara yang tersenarai dalam ranking masing-masing mempunyai pendekatan unik untuk menjadi berdaya saing. Buku tahunan daya saing dunia IMD menyediakan liputan meluas 64 ekonomi berdasarkan 335 kriteria daya saing yang dipilih hasil daripada penyelidikan komprehensif menggunakan pelbagai sumber ekonomi antarabangsa, nasional dan serantau serta maklum balas daripada komuniti perniagaan, agensi kerajaan dan ahli akademik. WCC IMD menjelaskan penilaian bagi ranking tahunannya adalah berdasarkan kepada 4 sektor iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur. Secara keseluruhannya, WCC IMD menegaskan kerajaan perlu menyediakan persekitaran yang dicirikan oleh infrastruktur, institusi dan dasar yang cekap yang menggalakkan penciptaan nilai yang lestari oleh sektor perniagaan. Berdasarkan laporan terkini IMD 2023, Malaysia berada di kedudukan ke-27 dalam ranking daya saing dunia WCR, naik 5 tangga daripada kedudukan 32 pada tahun lalu. Malaysia menunjukkan peningkatan prestasi dalam bidang utama daripada segi harga di bawah sektor prestasi ekonomi, dasar pencukaian di bawah sektor kecekapan kerajaan serta infrastruktur asas dan teknologi di bawah sektor infrastruktur. Namun, menurut WCC IMD, beberapa bidang dilihat kurang menyelah iaitu perundangan perniagaan dan rangka kerja kemasyarakatan di bawah sektor kecekapan kerajaan serta produktiviti dan kecekapan di bawah sektor kecekapan perniagaan. Bidang utama lain yang tidak menyelah ialah pendidikan, kesihatan dan persekitaran di bawah sektor infrastruktur menurut laporan. Cabaran utama Malaysia pada 2023 adalah pertama, mengukuhkan pembangunan bakat melalui model pasaran buruh didorong permintaan bagi memastikan tenaga kerja adalah tersedia untuk industri. Kedua, mengubah pemikiran dalam mengutamakan digital dan meningkatkan teknologi digital merentasi pelbagai sektor. Ketiga, reformasi kawal selia untuk kemudahan menjalankan perniagaan di peringkat nasional dan subnasional. Dan keempat, meningkatkan pembangunan lestari alam sekitar untuk kualiti hidup yang lebih baik. Denmark, Ireland, Switzerland dan Singapura adalah 4 negara teratas dalam kalangan 64 ekonomi yang diukur untuk daya saing global. Ekonomi yang paling berjaya ialah yang kecil dan memiliki rangka kerja institusi termasuk sistem pendidikan yang kukuh dan akses yang baik kepada pasaran dan rakan perniagaan menurut IMD. Malaysia berada di kedudukan ke-6 dalam kalangan 14 negara dalam Asia Pasifik. Maknanya peningkatan ranking daya saing ekonomi Malaysia masih tidak cukup untuk menandingi Singapura, Taiwan, Hong Kong, Australia dan China. Bagaimanapun, peningkatan ranking Malaysia kepada 27 daripada 32 pada tahun lepas menunjukkan bahawa kualiti kehidupan rakyat adalah lebih baik walaupun berhadapan dengan kemelisitan ekonomi global. 4 negara berjaya mengungguli tempat teratas dalam daya saing bukan kerana IMD terletak di Switzerland, tidak di Marang, Terengganu. Laporan WCR 2023 untuk menilai prestasi Malaysia itu adalah dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Jika diteliti, negara-negara yang hebat itu juga di antara yang terbaik dalam ranking anti rasuah. Manakala negara yang paling tidak memiliki daya saing adalah yang tidak aman dan mengalami konflik dalaman seperti Chad dan Yaman. Amat jelas bahawa tak diurus baik seperti integriti, keterusan, ketangkasan serta kecekapan dan kestabilan politik adalah persekitaran yang mendorong kepada daya saing yang tinggi. Dalam hubungan ini, jika rakyat negara ini ingin kemajuan negara, pemimpin yang dipilih hendaklah yang memiliki kriteria tersebut. Bukan yang saban waktu bercakap ingin menjatuhkan kerajaan, menuduh begitu begini kepada pihak lawan, menunggang agama serta korup.
Bagi rakyat biasa, ramai yang tidak faham signifikannya prestasi daya saing negara dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Justru, Jom Channel menyeru agar pemimpin yang dalam hatinya ada keikhlasan untuk membela negara dan bangsa Malaysia menjelaskan peri pentingnya kita memiliki daya saing yang tinggi. Semua pemimpin pembangkang juga bertanggungjawab di atas jatuh bangunnya sebuah negara. Sementara itu, bagi pemimpin kerajaan, adalah satu kebebalan politik untuk menyerahkan tugas menjelaskan dasar kerajaan dan isu yang berkaitan kepada Laskar Cyber Pro Bono untuk melaksanakan kerja anda. Bersama kita bina semula negara, ingat rakyat sentiasa memerhati.